Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Radhi Rasmi. Dan untuk korang yang baru first time dekat channel ni, jangan lupa subscribe. And kalau korang baru dekat channel ni, jangan lupa tengok video-video yang sebelumnya. Okay, so hari ni aku nak buat FAQ. Nak jawab semua FAQ yang pernah diberikan kepada aku. Ada 15 soalan FAQ berkenaan dengan matrikulasi. So jom kita start. Okay, soalan yang pertama, matric pack ke tak? To be honest, matric pack daripada pukul 8 sampai pukul 4 tu memang kelas saja. Dan malam kadang-kadang kalau minggu awal-awal ni tak adalah busy. Tapi kalau minggu-minggu lepas midterm, lepas mid-sem memang a bit busy lah. Malam pun kadang-kadang kita nak siapkan kerja-kerja, kadang nak buat assignment. Bila dah dapat assignment tu memang busy. Tapi mana-mana pun akan pack. Kau masuk dekat mana-mana, tempat belajar pun memang akan pack. So to be honest, semua tempat pack. Kalau matrik 8 sampai 4 kelas, and then pack tu pack lah, tak tipu pack. Tapi still ada masa untuk diri sendiri. Okay, laptop wajib ke tak? Soalan kedua. Laptop, based on my experience, taklah macam wajib. Tak macam wajib. Sebab macam kadang-kadang laptop ni just untuk kita buat slide, untuk presentation, ataupun kita nak buatkan assignment, siapkan assignment, sebab kita nak print apa semua benda tu, kita nak type guna komputer. Tapi untuk kegunaan sepenuhnya tak. Kiranya macam untuk waktu assignment je lah kita guna. Dan kadang-kadang assignment tu by group. Kadang-kadang ada yang kalau kita by group ni, ada yang akan type, ada yang akan siapkan bahagian tu. Dan kalau kita tak ada laptop, kita boleh buat benda-benda yang tak melibatkan laptop. So tak diperlukan sangat lah. Okay, soalan ketiga, tips study. Tips study aku dah pernah share sebelum ni, kalau korang tengok previous video aku. So sebenarnya nak study dekat matrik ni, korang, sebab kalau macam aku dulu, aku fikir aku ada masa setahun je dekat matrik. So why not kita gunakan masa yang sebaiknya dekat matrik ni. Jangan sia-siakan setahun ni untuk masa yang akan datang. Sebenarnya kalau kita dah ada cara kita sendiri untuk belajar dekat matrik, and kalau kita dah berjaya dapatkan cara belajar yang betul kan, and kalau kita apply waktu dekat degree, InsyaAllah kita akan berjaya lah. So based on my experience, memang cuba cari, jangan terlalu santai. Nak santai boleh, tapi jangan terlalu santai. Sebab kita bayangkan kita ada masa setahun je, and korbankanlah setahun ni untuk betul-betul cari kita punya mood study yang sesuai. And kalau once kita dah jumpa, InsyaAllah kita akan boleh belajar. And yang lain aku dah kupas dekat video sebelumnya, so korang jangan lupa tengok video yang tu. Okay, soalan yang keempat, boleh tukar modul tak? Boleh tukar modul. Tukar modul boleh, tukar PST, PDT boleh. And tukar jurusan rasanya tak boleh. Kalau tukar macam modul from modul 1 ke modul 2, modul 2 ke modul 3 lah. Sebab benda ni macam still kan benda yang sama. Cuma korang ikut, macam contoh kalau korang still macam tak nak belajar bio dah, korang boleh proceed untuk modul 2 ambil Science Com. So sebenarnya tak ada masalah pun untuk tukar modul. Tapi untuk PDT ke PST ni mungkin akan ada macam susah sikit. Sebab macam kalau korang dah dapat PDT, and it means that benda tu memang course, program tu memang sesuai dengan korang. And kalau korang ambil PST, korang mungkin takkan ready lagi dengan PST yang sangat pack. Bukan kata macam korang tak layak, cuma based on sistem, dia dah bagi apa yang sepatutnya based on kita punya result SPM. So macam kalau kita tiba-tiba kan masuk PST yang laju, padahal kita punya cara belajar kita macam santai sikit, macam PDT. So macam a bit macam struggle jugalah kalau kita daripada PDT nak masuk PST. Tapi sebenarnya kalau PDT pun tak teruk macam mana pun. Sebenarnya PDT pun bagus. Sebenarnya belajar benda yang sama je macam PST, cuma ambil masa 2 tahun. Tapi dalam masa 2 tahun ni buat apa kan kalau kita terkejar-kejar sangat belajar, tapi kita punya performance tak okey. Baik study even 2 tahun tapi performance kita okey. Yang penting performance kita. Proses belajar tu even tak sama, ambil masa setahun 2 tahun, tapi yang paling penting performance kita. So tu je aku bercakap mengenai boleh tukar ataupun tak jurusan. Okay, next, buku pasir boleh dapat dekat mana? Buku pasir aku tak sure kenapa ada orang yang macam maybe lah. Okay, buku pasir ni bukanlah macam SPM yang kena beli dekat kedai buku apa semua. Buku pasir ni maksud aku
Pasir adalah soalan tahun-tahun lepas, tahun-tahun sebelumnya. So benda ni memang pihak matrik korang sendiri akan provide. Macam aku dulu dekat matrik Perak, memang kita orang waktu masuk sendiri, waktu masuk kelas memang dah siapkan dengan buku tutorial. Buku tutorial tu sekali dengan pasir, dia dah bagi sekali. So memang pihak matrik akan sediakan. So macam untuk semua subjek memang dia akan sediakan buku soalan-soalan pasir untuk kita jawab. So jangan risau pasal buku pasir tu. And kalau korang tak tahu, korang just tanya korang punya lecturer nanti mengenai soalan-soalan pasir. Kalau korang macam tak tahu kan mana satu soalan pasir, mungkin korang dapat tapi dia tak tulis soalan pasir kan, dia jadikan sebagai macam latihan. So korang tanyalah lecturer korang nak buat soalan pasir. Aku rasa macam diorang akan bagi je soalan pasir. Pelik lah kalau diorang tak bagi kan, sebab soalan pasir tu sebenarnya nak tengok kita boleh jawab ke tak kalau kita betul dapat exam kan. Okay, soalan seterusnya, PDT boleh tak masuk apply untuk PPC, SLT, PPM? Boleh sebenarnya untuk pelajar ke luar negara. Pelajar PDT, PST boleh apply. Sebab syarat dia tak adalah untuk pelajar PST je. Syarat dia adalah untuk pelajar matrikulasi tahun semasa. Sebenarnya banyak je syarat-syarat dia yang boleh korang cari kat Google. Macam perlu dapat sekurang-kurangnya 4B untuk GCEO waktu korang SPM. Lepas tu perlu subjek yang korang ambil waktu SPM tu, subjek yang bagus, grade korang bagus lah, still consider bagus. Selain daripada tu, korang perlulah dapat pointer yang cantik sikit waktu dekat matrik, and korang kena belajar tahun semasa. Selain daripada tu, tak ada masalah untuk korang apply masuk PST, masuk PPC. Okay, soalan seterusnya, perlu tak belajar sebelum masuk matrik sebagai persediaan? Okay, kalau nak belajar, tak ada siapa nak halang. Belajarlah kalau nak belajar secara basic apa yang korang nak belajar. Tapi korang masuk matrik, lecturer akan ajar balik daripada awal, daripada macam contoh biologi. Diorang tak akan ajar korang terus masuk sistem. Diorang tak akan ajar from sel tumbuhan, sel haiwan, apa dalam sel tu. So bayangkanlah untuk subjek-subjek lain pun sama. Macam fizik, dia akan ajar daripada awal macam mana kita nak resolve komponen X and Y. And then kita akan belajar cara-cara untuk kira velocity, acceleration, displacement. Sama macam dekat sekolah menengah. So katakanlah kita lupa, tak ada jadi masalah. Lecturer pun tak akan marah, sebab lecturer akan ajar benda yang basic. Sebab lecturer tak expect pun kita pandai daripada awal, kita tahu daripada awal, even kita dah pernah belajar. Tapi kalau nak belajar, tak ada masalah, tak ada siapa nak halang. Cuma kalau korang rasa korang macam tak boleh nak belajar lagi sekarang ni, and kalau nak belajar sendiri pun tak faham, tak apa. Jangan ambil benda ni sebagai benda yang stress, boleh buatkan korang stress nak masuk. So jangan risau, tak ada masalah pun. Kalau belajar pun okey, kalau tak belajar pun tak apa, sebab nanti lecturer akan ajar balik. Okay, next question. MUET ada ke tak? MUET, korang perlu ambil MUET waktu macam kalau PST waktu semester kedua, PDT waktu semester keempat lah kena ambil MUET. So jangan risau, nak ambil MUET tu macam mana proses-proses dia, sebab korang akan belajar English dekat matrikulasi nanti. So waktu belajar English tu lah korang akan diajar 4 komponen MUET, which is writing, listening, reading and also speaking. So don't worry about it, because the lecturer will teach you about on how to target for the marks. And basically lepas matrikulasi memang selalunya akan dapat band 3 ke atas. Jarang lah dapat band 2 ke bawah. So jangan risau pasal MUET. Memang korang akan ambil. So korang tak akan tercicir pun dari MUET, dan korang akan diajar step by step on how to excel in MUET. So jangan risau pasal MUET. Okay, soalan seterusnya, kalau topik tu dah diajar waktu SEM 1, adakah topik tu akan ditanya pada final SEM 2? So setiap kali korang macam ni sistem dia untuk korang yang baru kan, daripada sekolah menengah nak masuk ke zaman lepas sekolah ni. So bila korang habis satu SEM, waktu tu akan ada final. So setiap kali habis satu SEM akan ada final. Final exam ni lebih kurang macam untuk menentukan korang punya grade untuk that SEM. And bila campur ke semua SEM, baru korang akan dapat grade for the whole korang punya pembelajaran tu lah. Degree ke, diploma ke, matrik ke, asasi ke, STP ke, semua macam tu. So contohlah SEM 1 korang dah belajar pasal topik differentiation dekat sekolah, dekat matrik. So
Sem 2 dia tak akan tanyalah soalan tu. Sebab sem 1 dia cuma akan tanya apa yang korang belajar throughout the semester sahaja. Dan sem 2 korang akan belajar, korang akan disoal mengenai apa yang korang dah belajar from awal sem 2 sampailah habis belajar. So jangan risau kalau korang rasa macam, katakanlah korang tak ingat dah sem lepas apa yang korang belajar. It's okay, sebab benda tu tak akan ditanya lagi. Tapi mungkin ada relate lah, ada relation between apa yang korang belajar sem 1 dengan sem 2. Tu tak boleh tolak. Possibility untuk korang ada basic yang kuat untuk apa yang korang dah belajar waktu sem 1, untuk korang fahamkan waktu sem 2. Tapi untuk ditanya soalan yang sama balik, kira soalan basic, soalan yang sama untuk sem 1 waktu final sem 2 memang takkan dah. So basically kalau korang PST, korang akan ada 2 kali final. Dan kalau korang ada PST, korang akan ada 4 kali final. Maksudnya kalau korang PST, korang kena, untuk dapat pointer, contohlah nak dapat pointer for flat, so basically korang kena dapat both semester for flat. And kalau untuk PDT 4 kali lah, 4 kali semester tu, 4 kali final tu korang kena dapat for flat untuk dapat for flat keseluruhan dia. Okay, next question. Kalau at math, cukup-cukup makan je waktu SPM, boleh tak kalau kita nak dapatkan A untuk matrix? Jawapan dia, boleh. Sebab apa? Okay, sebab dekat matrix ni, dia satu, dia kena ada keinginan untuk dapat A. And then kedua, kita kena ada determination untuk dapatkan A. Tak kisahlah kita punya MAT, katakanlah kita dapat MAT D untuk SPM. Tapi possibility untuk dapat A waktu dekat matrik sangat tinggi, and korang boleh dapat sebenarnya. Sebab korang, even korang tak tahu nak jawab macam mana soalan, sebenarnya korang diajar daripada awal kan. So katakanlah korang lost, korang terus tanya lecturer korang. Jangan kumpul-kumpul, jangan simpan waktu final baru nak tanya. Jangan, daripada awal lagi tanya. Sebenarnya math ni kita kena fahamkan basic. Kalau basic kita tak kuat, dan kita tak akan faham, kita akan buat soalan yang senang. So fahamkan soalan basic, fahamkan asas tu dulu sebelum kita teruskan soalan-soalan yang panjang. Yang ni baru kita belajar soalan yang panjang. Okay, so jawapan dia yes, boleh. Okay, next question. Lelaki wajib ke pakai baju Melayu waktu hari Jumaat bagi yang beragama Islam atau berbangsa Melayu? Jawapan dia tak wajib. So macam korang diberi pilihan, either nak pakai baju Melayu ataupun baju biasa yang korang pergi kelas daripada hari Isnin sampai Khamis tu. So katakanlah kan, satu hari tu korang rajin sangat nak pakai baju Melayu, nak rasa lain kan, dah plan dengan kawan-kawan. Selalunya plan dengan kawan-kawan lah nak pakai baju Melayu dengan kawan-kawan. I think macam benda tu okay je. Tapi make sure pakai samping sekali. Kalau korang just pakai baju Melayu dengan seluar slack, memang kena lah. So pakai baju Melayu lengkap, and then korang pakai baju Melayu lengkap. Itu je lah. Kalau korang rasa macam nak rasa lain sikit, nak rasa macam hari tu hari Jumaat, so pakai je lah baju Melayu. Tapi tak diwajibkan. Cuma kalau nak pakai, pakailah sepasang dengan samping. Okay, next question. Susah tak kita nak switch belajar from bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris? Sebab dekat matrik semua kita belajar dalam bahasa Inggeris kan. So jawapan dia tak susah. Okay, sebab apa? Sebab korang bukannya belajar English. Basically korang just belajar dalam bahasa Inggeris, and korang cuma yang paling penting, lecturer tu depends on lecturer. Lecturer akan either untuk bercakap dalam bahasa Melayu tapi ajar dalam bahasa tapi that macam diorang punya penerangan dalam bahasa Melayu, tapi diorang apa yang paling penting macam detail-detail semua tu dalam bahasa Inggeris, ataupun diorang akan cakap dalam full English. Tapi apa yang diorang cakap dalam full English, diorang tak akan cakap bahasa-bahasa yang sangat tinggi laras bahasa dia. So diorang akan cakap bahasa-bahasa yang senang untuk kita faham, bahasa-bahasa seharian kita. And nak jawab dalam bahasa Inggeris tak susah sebenarnya. Sebab bila kita sentiasa daripada awal, memang kita akan rasa awkward sikit lah nak belajar bahasa Melayu, nak tukar kan daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Tapi slowly but surely kita akan dapat adapt. Sebab kita yang paling penting adalah term-term yang paling penting. Macam aku cakap dulu, term-term yang tertentu je, term-term penting. Macam biology, there's a lot of terms that you need to memorize. Itu je lah yang kita perlu ingat dalam bahasa Inggeris. And yang lain-lain tu pandai-pandai lah kita sentiasa, sebab kita lecture notes pun dalam bahasa Inggeris. Jadi
rasanya bila kita baca lecture notes, mungkinlah kita, kalau ada je bahasa yang kita tak, perkataan yang kita tak faham, just cari kamus. Sekarang kan semua dah ada kat tangan kan, just tekan je kat phone korang apa maksud ni, and then boleh je. So kau contohlah tak faham kan apa maksud tu, just guna je lah, cari je lah Google Translate ke apa ke yang boleh korang pakai. Sebab sekarang kan zaman teknologi, sekarang ni semua dah ada depan mata, sekarang semua boleh tekan. So just gunakan apa yang ada. Janganlah kita jadikan ni satu masalah yang besar, padahal benda ni masalah yang kecil je untuk kita. Sebenarnya jangan takut untuk gunakan bahasa Inggeris, jangan takut untuk switch kepada bahasa Inggeris. Actually ni pilihan kita untuk belajar dengan bahasa Inggeris, ataupun kita still nak berada di takut yang lama. Jadi macam aku dulu lagi lah, memang aku belajar semua bahasa Melayu. Jadi bila masuk ke dalam bahasa Inggeris memang terkejut juga. Tapi bayangkan aku dulu, to be honest, tak pandai bahasa tak faham, kita tak mahir lah bahasa Inggeris. Tapi slow aku belajar fahamkan apa, sebab kita tahu benda ni penting kan untuk kita jawab dalam exam. So kita belajar, and dalam masa yang sama kita akan improve secara tak sedar. So jangan risau. Seterusnya, kehidupan dia macam dekat SBP tak? Jawapan dia tak. Kehidupan dia macam, apa yang aku dapat katakan, dia macam half asrama, half college ataupun university. Sebab korang tak ada jadual untuk macam korang prep. Tak ada spesifik jadual untuk korang, waktu ni korang prep, waktu ni korang makan, waktu ni korang nak pergi riadah. Katakanlah korang lepas habis kelas, korang nak duduk dalam bilik, korang nak tidur. Katakanlah penat sangat kan, just duduk je dalam bilik. Tak payah nak riadah, tak wajib untuk korang riadah. Katakanlah hari tu korang malas sangat, tapi janganlah tak riadah langsung. Katakanlah hari tu korang tak penat sangat kan, korang tak larat sangat, korang penat. So tak ada masalah untuk korang duduk dalam bilik, nak tidur. Waktu malam pun bebas untuk korang buat apa je. Dia taklah macam matrik basically. Jangan risau. Waktu korang nak makan, kalau korang rasa korang nak makan pukul 1, katakanlah macam hari Sabtu kan, pukul 1 baru korang nak makan, so makanlah pukul 1. Tapi jangan, kalau boleh kita kena disiplinkan diri kita. Yang paling penting dia takkan ada jadual-jadual tertentu. Cuma daripada pukul 8 sampai pukul 4 tu je ada jadual. Yang lain tu it is up to you untuk susun jadual sendiri. Biasalah kita pun dah habis sekolah, jadi inilah masa untuk kita gunakan apa yang kita ada untuk kita sendiri susun jadual kita. Bukanlah pihak matrik yang akan susunkan jadual peribadi untuk kita. So pandai-pandailah uruskan masa sendiri. So jadual fleksibel. So daripada pukul 8 sampai pukul 4 tu je yang macam, itu je lah waktu korang yang memang korang kena pergi kelas. Yang selain daripada tu ikut korang lah. Korang nak bangun pukul berapa ke, nak mandi pukul berapa ke, janji pergi kelas on time, balik kelas of course lah on time kan. Pergi kelas on time. Tu je. Okay. So yang lain tu jangan risau, tak macam asrama, tak strict macam asrama apa semua. Jangan risau. Okay, macam mana nak elak homesick? Selalunya yang tanya macam ni, macam nak elak homesick ni adalah orang yang tak pernah duduk asrama. So macam it's okay untuk homesick. Tak salah pun untuk homesick. Tak ada pun rasa macam kau homesick tak gunalah apalah. Tak ada. Sebenarnya homesick ni semua orang akan rasa. Cuma dia akan luahkan ataupun tak je homesick ni. Of course lah, kadang-kadang kita rindu kat family kita. Kadang-kadang kita nak kadang-kadang rindu masakan mak kita. Lagi-lagi kalau mak kita masak sedap kan. Teringat mak kita kadang-kadang masak laksa ke, bihun sup ke, nasi ayam ke. Aduh sedapnya. Aduh dah lama tak makan laksa ni. Okay, so it's okay to be untuk ada homesick. Semua orang ada feeling, and feeling kita tak sama. Setiap orang homesick dia berbeza, cara dia handle pun berbeza. Tapi bagi aku, cara nak handle homesick, kalau rindu family, telefon. Korang boleh bawa phone, jangan risau. Rindu family, phone, always tanya khabar dia orang. Always kalau korang jangan risau. Kalau korang rindu, suruh ada orang datang lawat kan. Suruh ada orang datang melawat korang hari Sabtu Ahad. Kalau korang rasa macam korang nak keluar jalan-jalan pergi matrik, suruh dia orang bawa korang outing. It's okay. And banyakkan kawan dengan orang-orang sekeliling korang. Korang ada roommate yang boleh korang hidup dengan roommate ni macam dah macam family. Classmate tu dah macam family kedua korang. So kalau korang ada problems, bagi tahu dia orang. And then kalau korang rasa korang sunyi, selalunya kat matrik tak sunyi lah, tapi kalau korang katakanlah korang sunyi kan, sunyi sangat, bagi tahu dekat kawan-kawan. Kawan-kawan sentiasa ada, sebab dia orang pun mengalami yang sama, tapi dia orang tak luahkan je yang dia orang homesick. Kadang-kadang kita ni homesick dalam diam. So kalau kita homesick,
jangan risau, telefon je parents, suruh diorang datang hujung minggu, cakap kat diorang kita rindu diorang. Tak malulah nak bagi tahu kan. Dengan mak bapak sendiri pun rindu apa semua, bagi tahu diorang kita rindu. And kalau ada waktu balik tu baliklah. Jangan tak balik kalau betul-betul kita rindu. So aku rasa macam awal-awal mungkin kebanyakan yang tak pernah duduk asrama mungkin akan rasa homesick. Tapi lama kelamaan kita akan rasa seronok dekat matrik. And kadang-kadang nak tinggal hari terakhir dekat matrik tu, ya Allah, Tuhan je yang tahu macam mana kita nak tinggalkan matrik tu kan. Padahal memanglah sepanjang duduk matrik rasa macam cepatlah habis. Lepas tu lagi 2 minggu nak habis matrik. Alah cepatnya nak habis matrik ni, rasa macam rindu. Lepas tu nak tutup pintu bilik kali terakhir tu kan, kita nak serahkan kunci kan. Rasa macam aduh, habis dah setahun sekejap je. So jangan risau. And soalan yang terakhir, matrik susah ke tak? Jawapan dia, matrik tak susah. Aku tak nak cakap matrik tak susah. Sebenarnya macam ni, belajar dekat mana-mana kita kena tahu macam ni. Belajar dekat either matrik, diploma, degree, asasi, STP, apa lagi, STAM, semua susah. Even SPM dulu pun kita susah. Tapi cara kita nak handle benda tu, apa yang kesusahan yang kita hadapi tu macam mana. Katakanlah kita betul-betul rasa okay, semua benda susah, tapi apa yang kita belajar ni kita nak buat jadikan dia senang. Bunyi helikopter. Okay, tapi percaya cakap aku, belajar dekat mana-mana pun susah. Even kau campaklah kau dekat mana-mana pun, setiap kali kita melangkah ke alam fasa baru, kita akan rasa susah. Sebab kita from kita dulu, bayangkan kita nak merangkak ke bangun pun kita rasa susah, tapi kita lupa kesusahan tu sebab benda tu dah lama berlaku, ataupun waktu tu kita tak dapat fikir lagi susah tu macam mana. Tapi kita just bangun jatuh. Tapi sebab sekarang kita dah boleh rasa sebenar erti susah tu macam mana, sebab tu kita rasa macam aduh stresnya, susahnya. Tapi jangan risau, sebab benda tu awal-awal je kita akan rasa susah. Sebab kita nak ubah proses kita. Kita bayangkan kita daripada tangga kedua nak naik ke tangga ketiga, nak tangga ketiga perlukan daya. Tapi once kita dah step dekat tangga yang ketiga, benda tu tak akan menggunakan daya yang sangat tinggi, daya yang banyak. Kiranya kita tak perlukan force yang banyak. Macam tu juga dengan stres, tekanan, semua tu kita akan dapat handle. Tapi lepas tu setiap kali kita berada di tempat yang selesa, kita akan keluar. Kita akan sentiasa naik satu tangga, naik lagi. And sebenarnya untuk susah dalam hidup ada satu benda yang normal, satu benda yang biasa. And korang jangan risau kalau korang menghadapi stres, sebab setiap orang ada masalah masing-masing. Setiap orang ada bahagian dia masing-masing. Just bear in your mind, okay, apa yang aku hadap hari ni, dia tak akan jadi satu benda yang dikenang kalau aku tak merasa kesusahan. Kalau kita dapat something dengan kesusahan, baru kita akan tahu nak appreciate benda tu, banding dengan kita dapat benda tu senang-senang. Contoh macam orang bagi kat kita hadiah, yes, kita akan appreciate. Tapi katakanlah okay, orang bagi kat kita kereta, yes, kita akan appreciate kereta tu. Bayangkan kita dah kumpul duit for 10 years, lepas tu kita baru boleh dapat kereta tu. Kita akan lagi sayang kereta tu, sebab tu pakai duit titik peluh kita. Kita sendiri yang tahu macam mana kita punya hardship, struggle untuk dapatkan kereta tu. Macam tu juga untuk dapatkan kejayaan, kita sendiri tahu kita punya hardships, kita punya struggles. But itu yang buatkan kita akan kenang kesusahan tu. So aku rasa itu saja untuk 15 FAQs berkenaan dengan matrikulasi. Aku harap soalan-soalan ini dapat bantu korang yang kat luar sana yang still lagi nak masuk matrik bulan depan. So I'll wish you all the best. Bulan depan betul lah bulan depan. So I'll wish you all the best untuk pelajar-pelajar matrikulasi. And jangan risau, setiap kali rasa susah, always letakkan dekat minda korang yang korang buat ni adalah untuk masa depan korang. And nanti kita jumpa, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. So bye for now.